kita dapat sama-sama meneruskan ya pengajian Mutiara Hikam ataupun hikmah-hikmah yang dicetuskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan hari ini muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya kita masuk kepada hikmah yang ke-115. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua, kita akan menekuni hikmah yang ke-115. Seperti mana biasa, ustazah akan bacakan dan tuan-puan, adik kakak semua akan ikut dengan penuh semangat. Ya, dengan penuh semangat. Okey. Liyukhaffif alamal bala'i alaika ilmuka bi'annahu subhanahu huwal mubla laka falladhi wajahatka minhul aqdaru huwalladhi awadaka husna ikhtiyari. Okey. Mari kita tengok terjemahan dulu ya, sahabat-sahabat semua. Liyukhaffif. Lam dekat awal tu, lam kan? Li. Ini adalah lam yang memberi maksud tujuan. Ataupun untuk. Atau terjemah dia bagi. Supaya. Li. Li tu untuk. Jadi liyukhaffif maksud dia untuk meringankan. Khafif ni ringan. Lawan dia berat. Berat cakap Arab apa dia? Siapa yang masuk kelas bahasa Arab? Ini senang lagi ni ya. Lawan ringan. Ringan khafif. Berat thaqil. Ya. Jadi untuk meringankan. Liyukhaffif. Nak ringankan apa? Masya Allah. Nak meringankan alamal bala'i. Kesakitan ujian. Masya Allah. Nak meringankan alam. Luka. Sakit. Pedih. Al-bala. Cobaan. Dugaan. Ujian. Alaika. Ke atas kamu. Ilmuka. Dengan kamu mengetahui bi'annahu subhanahu huwal mubla laka, bahawa sesungguhnya Allah lah yang menguji kamu. Falladhi wajahatka minhul aqdar, maka Tuhan yang menimpakan kepadamu takdirnya itu, huwallazi, dialah juga, awadaka husna ikhtiyar, yang telah biasa memberi kepadamu sebaik-baik apa yang dipilihkan untukmu. Okey, dah faham dah? Kalau dah faham, kita pindah hikmah 116. Okey, insya-Allah, bismillah, Ustaz cuba huraikan. Liyukhaffifa alamal bala'i anka. Sekarang, tuan-puan sekalian, kita yakin, kita percaya, kita tahu bahawa allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan mati dan hidup ni liyabluwakum, sebab Allah nak uji kamu. Dunia ini, kehidupan dunia ini adalah pentas ujian. Itu semua kita yakin tak? Yakin. Faham tak? Faham. Jadi yang namanya musibah ni tuan-puan sekalian, yang namanya bala, musibah, ujian, ibtila, mihnah, macam-macam lagi. Itu ada rasa dia. Betul tak? Ada rasa dia. Rasa apa? Boleh jadi manis.
Boleh jadi manis kalau yang Allah kurniakan itu secocok dengan apa yang kita nak. Sedap lah, seronok lah. Ya, melompat-lompat lah kita. Walaupun tetap yang secocok tu pun merupakan ujian kepada kita. Ujian juga tuan-puan sekalian. Ya, belum tentu yang secocok, yang manis tu berakhir bernatijahkan manis juga. Boleh jadi yang Allah berikan kepada kita tu yang tidak secocok dengan hasrat kita, keinginan kita, bahkan kita paling tak nak. Orang nak sihat bukan nak sakit. Orang nak senang bukan nak susah. Orang nak kaya bukan nak miskin. Orang nak berpengaruh bukan nak jadi orang asing. Ya, orang nak cantik bukan nak hodoh. Apa lagi? Orang nak dimuliakan bukan nak dicaci maki, tuan-puan sekalian. Tetapi ujian-ujian yang tadi tu, macam saya sebut tadi tu, dia juga memiliki rasa. Kalau yang tadi manis, yang tak secocok ni selalunya apa tuan-puan? Pahit, kelat, sakit, luka. Dan pada setiap orang, rasa beratnya itu berbeza-beza. Sangat berbeza-beza. Masya Allah, subhanallah. Allah lah yang meringankan dan yang memberatkan semua tu tuan-puan. Ada orang, kita jumpa orang sakit, tapi nampak macam ringan kat dia. Ada orang kita nampak dia sehat, sikit je Allah uji dia dengan sakit, tapi kelihatan pada perkataan dia, pada sikap dia, seumpama macam ujian itu terlalu berat dan parah ya untuk dilalui oleh hati dia. Jadi masing-masing kita dalam masjid ni pun fikirlah, kita ni rasa macam mana kat hati ni? Berat ke? Sakit ke? Luka ke? Ustazah teringat tuan-puan sekalian, dalam kesihatan juga, ya, maknanya ini secara klinikal, di sana ada istilah yang dipanggil sebagai pain management. Ya, sebab dulu Ustazah buat kajian tentang pesakit kanser payudara. Bagaimana pengurusan tekanan. Jadi bertemulah dengan bahagian klinikalnya adalah pain management, bagaimana menguruskan kesakitan. Pada satu tahap yang penyakit tu dah teruk sangat, yang seolah-olah macam harapan pun dari sudut ikhtiar yang ada tu macam terlalu sedikit dah, maka pesakit tu akan diuruskan dari sudut menguruskan kesakitan saja. Bukan untuk menyembuhkan betul-betul. Bukan untuk merawat. Tapi nak kurangkan rasa sakit dia. Ada pesakit kanser, pankreas sebagai contoh, yang memang sakit lah. Sakit tak sakit tu sampai bila ada anggota keluarga yang tak nak bagi morfin pada pesakit tu. Saya ingat lagi seorang doktor ni cakap macam ni. Doktor ni seorang muslimah yang baik tuan-puan. Jadi boleh percaya juga cakap tu kan ya. Dia kata, kalau kamu tak bagi, kalau tak nak bagi, ya, saya takut nanti setan-setan datang. Sampai macam tu. Kalau tak nak bagi, saya takut nanti dengan setan-setan yang datang ni, saya bimbangkan benda lain. Tolong bagi untuk uruskan kesakitan. Jadi Ustazah pun cuba memahami juga dan berbual dengan doktor tu kan. Ya, maksud dia, sakit ni sakit sangat. Jadi dalam keadaan yang barangkali ini dah dekat nak sampai dah nak nazak dah ke apa benda, kita pun faham dari sudut apa ni, spiritualnya, yang gaibnya, ya. Syaitan akan kacau, akan ganggu. Itu adalah langkah terakhir syaitan tuan-puan sekalian nak menyesatkan manusia. Jadi itu pandangan doktor tadi. Tolong uruskan kesakitan ni dengan bagi ni biar dia boleh rehat. Kalau tak, dia tak dapat nak apa? Nak tanggung. Sangat sakit. Macam tu. Jadi itu dari sudut klinikal tuan-puan sekalian. Pain management. Menguruskan kesakitan. Itu kalau penyakit-penyakit zahir. Sebenarnya untuk jiwa kita juga, untuk hati kita juga, ada pain management juga. Nak menguruskan kesakitan kat dalam ni.
Nak menguruskan rasa terluka yang amat-amat kat dalam ni. Nak menguruskan rasa kecewa yang amat-amat. Dan rasa luka, rasa kecewa, rasa sakit, rasa berat tu dah mendominasi fikiran kita, emosi kita. Jadi tindak tanduk kita dan seluruh gaya hidup kita terkesan. Sebab tu sangat penting menguruskan kesakitan ini. Dan Masya Allah, Subhanallah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari datang memberikan satu rawatan. Kamu tahu tak macam nak uruskan kesakitan kamu? Biar ringan. Liyukhaffifa alamal bala'i. Caranya adalah, tuan-puan sekalian, ilmuka. Kamu kena tahu. Kamu kena faham. Bahkan bukan sekadar tahu dan faham. Bahkan bergantung kepada keyakinan terhadap apa yang kamu tahu dan faham. Itu rawatan. Tak cerita lagi nak tahu apa, nak faham apa. Tapi nak bagi tahu, sakitnya kat dalam ni, lukanya, geramnya, semuanya berbalik rawatannya kepada ilmuka. Pengetahuan kamu, kefahaman kamu, keyakinan kamu. Sebab tu kita belajar, tuan-puan. Sebab tu kita pergi belajar, cari ilmu. Al-ilmu nur. Ilmu tu cahaya. Sebab dia boleh merawat. Macam mana tuan-puan bayangkan ubat yang masuk, cucuk kat sini, kat urat tu kan? Tu tak pandai sangat bab klinikal ni, ikut salah maaf lah. Cucuk kat urat tu, kan masuk ubat tu. Masuk kan? Tuan-puan, al-ilmu nur. Cahaya ni lebih mudah meresap masuk. Masuk dekat diri kita. Dan sebagai contoh, inilah dia. Kamu rasa luka, kamu rasa sakit. Liyukhaffifa alamal bala. Nak bagi ringan rasa kesakitan yang kamu tanggung. Dia kembali kepada ilmu apa yang kamu ada. Keyakinan apa yang kamu ada. Pengetahuan apa yang kamu ada. Dan di sini disebut secara spesifik, tuan-puan sekalian. Ilmuka bi'annahu subhanahu huwal mubla laka. Pengetahuan kamu, ilmu kamu, bahawa sesungguhnya yang menguji kamu adalah Allah. Ya? Itu jadi lebih ringan. Tuan-puan sekalian, bagi kita tahu, semuanya Allah yang perkenankan. Semuanya Allah yang uji. Kalau tak, tuan-puan, otak kita serabut. Kita akan kenakan orang ni, kaitkan peristiwa ni, begitu, begini. Serabut otak kita. Lepas tu mulalah nanti dia akan kita tekan je switch menyalahkan orang, banyak switch lain yang akan terbongkar. Hidup. Switch-switch lain pun akan menyala. Lagi serabut. Lagi sakit. Lagi berat. Tapi bila kita bertemu sahabat-sahabat sekalian dengan satu ilmu, dengan satu keyakinan, apa dia? Ini ujian datang dari Allah. Ini ujian yang datang daripada perkenan Allah Subhanahu Wa Taala, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan menjadikan kita rasa ringan. Walaupun betul sahabat-sahabat kita boleh je mengaitkan dengan sebab musabab macam-macam. Tapi titik paling penting yang kita nak yakini dulu adalah dari Allah. Kalau sakit, sakit ni dari Allah. Ya, apa-apalah. Kata Ibnu Athaillah, ilmuka bi'annahu subhanahu huwal mubla laka. Yang menguji kamu ni adalah Allah. Tuan-puan, siapa yang paling berminat dengan kita? Nak tanya soalan. Siapa yang paling berminat dengan kita? Kita cari peminat kan? Siapa yang paling berminat dengan kita? Allah. Tak ada orang lah berminat dengan kita, tuan-puan. Nak jaga kita 24 jam. Nak memahami kita 24 jam.
Lepas tu yang nak menaikkan darjat kita, nak membersihkan kita. Tak ada orang berminat macam tu, tuan-puan. Sekali kita buat salah kat orang yang sama, buat kali kedua, buat kali ketiga, goodbye, tuan-puan. Tapi siapa yang berminat untuk mengampunkan kita, untuk membersihkan kita, untuk mengangkat darjat kita, untuk memberi peluang kepada kita, untuk memilih kita jadi orang yang baik. Siapa yang berminat untuk mencintai kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berminat untuk mendidik kita? Allah Al-Hadi, Allah yang maha memberi hidayah. Allah Ar-Rashid, Allah yang maha bijaksana. Bukan orang lain, tuan-puan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita nampak macam datang daripada fulan bin fulan. Saya sedang sakit hati dengan dia. Tapi dia bukan nak menguji kita. Dia bukan nak menguji kita. Dia hanya menjadi sebahagian daripada pekakas takdir kita. Pekakas. Bukan dia yang nak menguji kita. Bukan dia yang nak mengganjari kita. Bukan dia yang nak membalas kita. Dia juga macam kita, tuan-puan, menjadi laluan-laluan ataupun ramuan takdir je lah. Ramuan takdir. Kita ramuan takdir orang lain ramuan takdir kita. Allah sebut dalam surah Al-Furqan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَّصْبِرُونَ. Kami jadikan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain fitnah, ujian. أَتَّصْبِرُونَ. Allah nak tengok kamu sabar ke tidak. Jadi yang berminat nak tengok kita sabar ke tidak ni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atasbirun. Itu qala Allah Ta'ala dalam surah Furqan. Cuba semak ayat 28 ke apa ke. Saya tak ingat dah nombor ayat. Atasbirun. Nak tengok kamu sabar ke tidak. Tuan-puan, kalau suami kita yang cakap, mak kita yang cakap, orang lain yang cakap, mak nak menguji kau je ni, nak tengok kau sabar ke tidak. Geram tak kita dengar? Geram. Nak menguji-uji rupanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebut وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain sebagai fitnah. Atasbirun. Nak tengok kamu sabar ke tidak. Itu selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah menyediakan ganjaran kepada orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sahaja ganjaran untuk orang yang sabar tidak terhitung. Tak dapat nak cakap apa ganjaran yang Allah nak bagi pada orang yang sabar. Sebab apa? Allah akan limpahkan nikmat, kebaikan, ganjaran sampai tak boleh nak kira. Sampai tak boleh nak letakkan bilangan, penjodoh bilangan. Tak boleh nak letak. Sebab apa? Tak boleh nak letak angka. Kenapa? Itulah ganjaran untuk orang yang sabar. Maka selayak dan sewajarnya Allah nak menilai, kamu sabar ke tidak? Jadi ini meringankan sahabat-sahabat sekalian bila kita ingat, ya Allah, ini ujian datang daripada Engkau. Tapi tuan-puan, maksud di sebalik itulah yang Ustaz cuba faham. Bila kita kata ujian ini datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dalam erti sahabat-sahabat sekalian, kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangka baik. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaiknya. Bahawa Allah itu maha adil. Allah tidak pernah menzalimi sesiapa pun. Ya, itu kena. Kalau tak, kita kata daripada Allah. Tapi tidak bersama dengan sangkaan baik, husnuzan, dan juga ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dikhawatiri juga, ya, kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-puan sekalian, ada sambungan pada hikmah ni. Falladhi wajahatka minhul aqdar. Dan Tuhan yang menimpakan kepadamu takdirnya itu, yang boleh jadi takdir itu menyebabkan kamu rasa berat, kamu rasa sedih, kamu rasa terluka. Kita kena faham, kita kena ingat, Tuhan yang menetapkan takdir itu kepada kamu, huwallazi, itulah Allah,
awadaka husna ikhtiyar, yang selama ini telah memberikan pilihan terbaik dan secocok untuk diri kamu. Itu kata husnuzan. Boleh faham kan tuan-puan? Maksud dia apa dia? Kamu kena yakin, kamu kena tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menetapkan takdir ini kepada kamu, inilah Allah yang selama ini baik untuk kamu, baik untuk orang lain, kepada seluruh makhluk dan hamba-hambanya, Allah telah pilihkan yang terbaik, secocok, husna ikhtiyar. Jadi kita kena sangka baik. Maknanya apa dia? Tak salah. Di mana-mana pun tak salah. Kalaulah, katalah tuan-puan, kita bawa contoh. Kita jaga makan, kita senam, jogging pagi, petang, ikutlah. Tiba-tiba diagnose penyakit juga, dapat sakit juga. Padahal kita tak makan macam orang lain makan, rokok pun tidak. Dapat sakit. Macam mak ustazah lah tuan-puan. Mak ustazah pernah cakap dengan ustazah. Mak heran betul lah. Ya. Abah tu tak pernah hisap rokok. Ayah ustazah arwah. Tak pernah hisap rokok. Dia ustaz sekolah agama. Tak pernah hisap rokok. Yang hisap rokok tu yang kat belakang tu lah. Mak kata. Yang paling banyak hisap rokok lah saudara kami juga. Tapi mak kata, yang kena kanser paru-paru abah. Yang belakang, pakcik belakang sampai sekarang tuan-puan. Baru lagi saya ziarah. Tanya, ayah umur berapa ya? Kau tak silap ustazah 92 ke 93. Boleh bawa motor lagi daripada Jempol ke Bahau. Masya Allah. Mak kata apa, tak pernah mak terdengar dia batuk kat cik. Nah, tapi dia isap rokok lah. Daripada isap rokok apa dulu, orang tua-tua dulu kan, ya. Nak bagi tahunya, ya, kita memang jagalah segala sebab musabab sampai masa Allah nak kata kun fayakun. Ayah ustazah kanser paru-paru tuan-puan. Jadi kadang-kadang tuan-puan sekalian, ya, kita nak kembali kepada yang tadi, fallazi wajahatka minhul aqdar, Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menentukan kepada kamu ketetapan itu. Macam contoh kita bawa orang yang dah jaga dah semua sebab musabab supaya sehat. Tengok Allah kata, kamu yang kena penyakit tu, so dia kena yakin bahawa penyakit ini adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri dia. Allah yang tidak pernah salah pilih. Allah tak pernah salah menentukan. Allah tak pernah silap. Subhanallah. Maha suci Allah daripada segala bentuk kesilapan dan kelemahan. Tak pernah. Maksud dia, pasti di sana ada sesuatu yang Allah pilihkan untuk kita, yang kita kena mencari sesuatu juga. Sebab tu tuan-puan, kalau ustazah boleh ringkaskan saja, berlaku apa-apa pada kita tuan-puan, 5 perkara kena ingat. Ustazah dah pernah juga cakap ni dekat satu majlis. Tapi bila Ustazah cakap ni tuan-puan, Ustazah berharap tuan-puan pun masuk terus dalam kepala. Kalau catat, boleh catat, tapi buku yang ingat. Sebab tu buku tak pernah stres. Ya, sebab semua ingatan ada dalam buku. Dia tak dengan kita. InsyaAllah, cuba tuan-puan. Ustazah pun kadang-kadang terlupa juga. Tapi bila kita bercakap macam ni, kita bantu untuk ingat. Nanti tuan-puan sebarkan. Itu bantu tuan-puan ingat. Ustazah baca juga satu artikel ya tuan-puan, untuk mengelakkan penyakit lupa. Dah tua-tua ni, kena banyak bercakap. Jadi tuan-puan, jangan banyak diam, memendam. Bercakap ni untuk kita ingat balik. Jadi ustazah pun ambil peluang bercakap ni, sebab dah tua juga kan. Jangan terlupa. 5 benda. Berlakulah apa-apa dalam hidup kita tuan-puan. 5 benda ni besar masuk terus. Pertama, husnuzan dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Okey, maknanya memang itu tidak salah. Ada benda yang Allah nak bagi kita. Jadi yang pertama, sangka baik dengan Allah. Yang kedua adalah mengambil hikmah. Mencari hikmah. Mencungkil hikmah. Dan mengambil hikmah.
Sebab tu kadang-kadang tuan-puan elok juga kita bertanya kepada orang lain. Kita mengadu atau meluah masalah, dia ada banyak approach. Ada orang dia meluahkan masalah dia tuan-puan sebab dia nak bantuan supaya dia dapat mencari hikmah kepada apa yang berlaku. Bagus. Ada orang cerita masalah dia kat orang, dia nak penyokong. Dia lega kalau dengar, memang dia memang teruk. Kita pergi cerita pasal orang tu buat kita. So kita cerita dengan orang tu, kita nak dengar penyokong tuan-puan . Dia memang teruk, dia memang teruk. Kalau akak jadi kau apa, akak ceraikan dia. Macam tu, dia nak dengar. Dia nak dengar penyokong tu. Tapi ada orang, dia datang dengan rasa apa? Dengan tawaduk, dengan rendah hati. Kok ada sesuatu yang dia tak nampak, yang terhijab. Dia cari orang alim, dia cari orang yang arif. Tolong cakap kat dia apa yang patut dia nampak. Ustazah ada tuan-puan satu kisah, tanpa menyebut nama dan sebagainya. Seorang hamba Allah, dia menceritakan tentang mimpi dia. Mimpi dia tu, salah seorang kaum keluarga dah meninggal dunia, kalau tak salah 5 tahun lepas. Tapi mimpi dia tu mimpi yang macam tuan-puan, bila dalam mimpi tu ada air mata, dia bangun tu air mata ada. Maknanya ini mimpi berat ni. Dia mimpi menziarahi kembali arwah tu. Dalam mimpi tersebut. Di satu tempat yang putih semua tetapi penjara. Penjara. Dia bawa makanan tuan-puan sekalian, makanan yang best. Tapi heran, sebaik sampai di penjara itu, makanan tu jadi makanan yang tak best. Dan dia tanya pada pembantu dia, mana yang kita masak banyak-banyak tadi? Ni je yang tinggal. Dan arwah tu bercakap dengan dia, tolong keluarkan dia daripada penjara ini. Dan arwah tu sebut nama seseorang yang telah meninggal dunia juga. Arwah tu kata, contohlah kalau yang seorang lagi tu nama Haji Din. Haji Din dah keluar dah daripada penjara ni, dia je yang belum. Itu mimpilah tuan-puan. Tapi nak bagi tahu bila sampai waktu dia kata okey, dia kena keluar, tak boleh ziarah lagi dah. Air mata daripada arwah tu, dia duduk tempat tinggi dekat satu macam gazebo tu kan. Air mata dia jatuh kena dekat dahi. Dahi orang yang pergi ziarah yang masih hidup lah, yang mimpi ni. Dan dia bangun tu dia kata, dia usik dahi dia, ada air. Tak tahulah air peluh ke air apa kan. Tapi ada air. Sampai dia bertanya dengan suami dia, kenapa yang tu masuk penjara? Dia lupa yang sebenarnya dah mati dah yang tu. Dah meninggal dah. Makna ini antara maksud Ustazah, mimpi tu macam agak berat tuan-puan. Macam memberi maksud. Dan hamba Allah ini langsung mencari seorang yang alim lah. Untuk bertanya apa maksud yang dia mimpi. Sebab sebelum dia nak tinggalkan penjara tu, dalam mimpi tu lah, dia sempat pandang semula ke belakang. Dia tengok arwah dah bertukar baju. Baju yang arwah pakai adalah baju yang sengit dan compang-camping. Pakaian dia. Dia bertemu dengan orang alim, dia bertanya, Masya Allah, Ustaz dengar cerita dia tuan-puan. Dia kata, orang alim tu kata, kalau baju ni, itu petunjuk. Wallahu ta'ala alam. Tak mesti betul. Namanya tafsir mimpi. Tak mesti betul tuan-puan. Tapi kata orang alim tu, kalau baju ni biasanya memberi maksud. Pakaian ni adalah isteri dia. Anak-anak dia. Dan Masya Allah tuan-puan sekalian, kes dia dah 5 tahun, tak habis selesai lagi. Cerita faraid, cerita harta benda, cerita duit, cerita hutang, cerita... Maknanya duduk gaduh anak beranak macam tu lah. Ustaz dengar tu daripada sahabat Ustaz. Ustaz nak katanya, mencari hikmah. Cari hikmah ni kena cari orang yang alim. Yang mungkin kita tak nampak tuan-puan, tapi dia nampak. Kenapa jadi macam ni kat saya? Contoh dia macam tu. Macam Ustaz pernah cerita kan dengan puan-puan. Dulu sebelum kakak Ustaz meninggal, arwah sebelum meninggal, pergi lama lah sebelum meninggal bukan baru-baru. Masa tu Ustazah masih belajar dekat Jordan lagi. Maknanya cerita ni dah 25 tahun, 30 tahun lepas
Dia kata tak tahu dek kenapa Along ni panah-panah badan, tak selesa, tak boleh tidur, dah cek doktor semua tak ada apa-apa, apa semualah. Jadi jumpa dengan seorang orang alim lah tuan-puan. Ya, orang tua dah, orang alim. Ustazah tu kan teman dia. Jadi memang kita dan Ustaz bayangkan nanti dia buat air tawar bagi minum macam tu lah. Tapi dia kata sebelum dia buat apa-apa, dia nak solat hajat dulu. So kami menunggu dekat ruang tamu. Ya, dia pergi solat hajat. Rumah dia antara Juasih ke Kuala Pilah tu. Itulah rumah dia. Ustazah pergi, lepas tu dia kata dia nak solat hajat, kami tunggu je. Lepas tu dia keluar, dia bagi tahu. Okey, saya nak tanya beberapa soalan dulu. Kalau soalan ni boleh jawab dah, kita rasa dia pada pandangan dia selesai kat sini lah, dia kata. Jadi soalan dia adalah, ada tak hutang dengan manusia ataupun hutang dengan Allah? Itu je soalan dia. Saya ingat betul tu ya. Dia kata, dia kata minta carilah, minta balik, semak balik. Ada tak hutang dengan manusia? Kalau ada hutang dengan manusia, selesaikan. Ya, kalau hutang dengan Allah, terutama nazar. Kadang-kadang kita senang-senang kita bernazar kan, tapi kita tak buat nazar tu. Ataupun fidyah. Yang hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, puasa ke apa benda, dia kata saya akan ubatkan, akan bantu rawat sekiranya semak balik yang ini, balik, selesaikan, sakit juga lagi, datang balik insya-Allah. Jadi Ustazah pun tak tanyalah panjang kepada kakak Ustazah. Yang mana satu, hutang ni ke apa benda ke? Pualah, ingat kakak ingatkan. Ya Along ada nazar ke dek? Allah ada ke? Itu dialah yang mengingatkan balik. Tapi lepas tu, sihat. Dia kata Along dah buat dah apa tu cakap. Jadi penting tuan-puan, dalam mengambil hikmah, mencari hikmah, kita bertanya dengan orang yang mungkin dia lebih faham, dia lebih alim, sebab kita mungkin tak terbaca hikmah tu secara sendirian. Baik, yang ketiga, berlaku apa-apa itu muhasabah. Jadi muhasabah. Cuba tuan-puan bayangkan. Ustazah juga gunakan perkataan muhasabah ni sebagai teguran ya, teguran. Kita ni kadang-kadang susah orang nak tegur. Betul tak? Ataupun ada orang tu susah nak ditegur. Nasihat tak lot. Tegur tak boleh. Habis tu macam mana kita nak jadi baik tuan-puan? Kita ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala min khilali dengan cara takdir yang Allah datangkan pada kita. Teguran. Nasihat tak dengar. Kan ya? Tegur, marah. Selalu macam ni tuan-puan, andai kata kita macam tu, orang kan biar kita. Orang tak kisah dah. Biar je dah. Nasihatkan dia marah. Tegur dia tak suka. Kan dia boykot kita. Itu memang maknanya menunggu Allah tegur lah. Itu yang kadang-kadang berlakulah macam-macam takdir tuan-puan sekalian. Sebagai teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita kenal diri kita. Kelemahan kita. Kesilapan kita. Kesalahan kita. Orang cakap kita tak percaya. Tak masuk dalam fikiran kita. Kadang-kadang datangnya sesebuah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai teguran kepada kita. Yalah, dah pening kepala, baru nak fikir. Ya, dah sedih, baru nak fikir. Dah huru-hara, baru nak fikir. Teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, islah. Islah makna dia perbaiki. Memperbaiki. Bila berlaku sesuatu, boleh jadi ada makna islah di situ. Allah nak suruh kita baiki. Kita sakit kepala tuan-puan, anak-anak kita punya ragam, perangai apa semua. Ada benda kita kena islah. Mungkin doa kita. Mungkin komunikasi kita. Mungkin ilmu kita, parenting dan sebagainya. Ya, ada benda kita kena islah. Rumah tangga kita asyik bergaduh je. Pasti ada islah. Baik suami, baik isteri, kena perbaiki.
Jadi kadang-kadang benda-benda yang berlaku ni tuan-puan, nak memberikan kita satu gambaran, satu desakan supaya berlakunya islah, menambah baik diri. Kalau tak ada desakan, tak ada islah. Tak ada siapa nak tambah baik diri. Sesengaja payah tuan-puan. Ya? Dan yang kelima adalah fokus kepada amal soleh. Fokus kepada amal soleh. Berlaku apa-apa pun, sedih sangat ke, riang sangat ke, jangan larut dalam kesedihan, kegembiraan sangat, riang sangat, seronok sangat. Kedua-dua keadaan, baik sedih, baik gembira, kalau melampaui batas, menyebabkan kita kehilangan fokus yang sebenar hidup kita, iaitu untuk berbekal dengan amal soleh. Jadi ya, macam-macam berlaku pada kita tuan-puan, ke atas, ke bawah, sakit, luka, seronok, gembira, menangis. Tapi ingat, amal soleh keutamaan. Jangan stres sampai tak nak bangun dari tidur. Jangan stres sampai solat pun dah malas. Tu semua tak betul belaka lah. Dia punya penanda aras ni apa dia? Amal soleh. Nanti semuanya akan ada adjustment. Bila kita jaga amal soleh, kita jaga hala tuju kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lain-lain akan ada adjustment dia. Akan diperbetulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tinggal amal soleh, kita tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah pergi jauh dah. Jadi itu 5 perkara. Sekiranya berlaku apa-apa, semualah yang berlaku dalam hidup, kita terus absorb 5 benda ni tuan-puan. InsyaAllah ringan. Ya, sebab Allah tidak biarkan kita. Yang berlaku ini adalah pilihan Allah yang selama-lamanya Allah sentiasa mengurniakan yang terbaik untuk kita semua. Kata Syekh Asy-Syurnubi rahimahullah, hikmah ini adalah penghibur hati. Ya, hikmah ini adalah penghibur hati bagi orang-orang yang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya orang yang menuju Allah Subhanahu Wa Taala dapat merasakan apa yang dinikmati dan dirasai oleh golongan arifin. Golongan arifin ni golongan orang-orang yang arif dengan Allah, yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak merasai kesakitan ujian. Mereka menikmati kemanisan ujian. Betul tuan-puan. Ujian ni ada rasa dia. Sebelum dan selepas. Betul tak tuan-puan? Masa kita sakit nak bersalin dulu dalam labor room. Kalau orang tanya masa tu, manis ke pahit? Panggil wartawan, suruh pergi tanya orang dalam labor room tu. Macam mana rasa kak? Manis, pahit? Bapak punya pahit. Sakit. Masya Allah. Ustazah je lepas bersalin anak pertama, Ustazah rasa dah cukuplah seorang. Tak ada dah kedua, ketiga. Jeran hari pertama tu. Ya? Sebab sakit. Tapi tuan-puan, setelah bertahun-tahun, kita boleh cakap dengan anak kita yang nak bersalin pula. Kita kata apa? Cubalah, tak payah ambil lah epidural bagai tu. Ini Ustazah cakap macam tu dengan anak Ustazah. Cuba Kak Long, cuba. Ni insyaAllah nak bersalin bulan 10 ni. Cuba Kak Long, cuba. Sampai dah tak boleh tahan sangat tu, bolehlah minta lah epidural ke apa benda. Sebab dia kata kenapa Umi ni bergerak nak suruh Kak Long rasa. Bukan. Sebab kemanisan lepas tu tuan-puan sekalian. Pandai pula cakap manis. Kan masa sakit tu ya Tuhan, jeran tuan-puan. Tapi akhirnya kita kata kemanisan. Betul-betul kamu rasa betul macam mana dia pulah, dia apa segala, tak reti nak cakap lah sakit dia macam mana nak sulung. Tapi kemudian kita terasa seolah-olah Allah gugurkan dosa-dosa kita dengan kesakitan tu tuan-puan sekalian. Kita menghayati, ya Allah, mak kita dulu macam ni lah. Kita dapat rasa. Jadi manis kan benda tu? Sebelum lain, selepas lain. Sebab rasa dia, bagi golongan arifin tuan-puan sekalian, ujian ni manis. Ya, ada halawah dia, kemanisan dia. Nikmat bagi mereka. Jadi kata Syekh Asy-Syurnubi,
Hikmah ni penghibur hati bagi orang yang nak menuju Allah, supaya mereka dapat faham apa yang sebenarnya dirasai oleh golongan yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya, sesiapa yang mengetahui dengan yakin bahawa segala ujian datang daripada Allah dan pemiliknya yang mengasihaninya lebih daripada ibu bapanya sendiri, maka bagaimanakah masih ada dalam dirinya rasa sakit? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha menyayangi kita. Ya, lebih daripada siapa yang sayang kita kat dunia ni? Mak ayah. Bukan bandingan kasih sayang Allah dengan kasih sayang mak ayah kita pada kita. Tapi kita boleh, benda tu boleh difikirkan secara logik ya tuan-puan. Mak ayah kita yang sayang kat kita ni, dia nak tengok tak kita sakit? Tak nak. Akan rasa kesian. Dan berapa ramai mak-mak yang memang terasa dalam hati dia, kalau tengok anak dia sakit, dia rasa nak dia digantikan tempat anak tu. Betul. Ada mak-mak yang macam tu tuan-puan, ya Allah, rasa nak ganti tempat anak tu. Masya Allah, penyayangnya seorang ibu Tapi ingat, walillahil mathalul a'la. Allah bukan bandingan dengan sesuatu apapun. Allah Maha penyayang. Bukan bandingan dengan sayangnya mak kita pada kita. Maknanya apa? Tak saja-saja Allah nak bagi kita rasa pengalaman sakit tu. Ataupun ujian tu. Kecuali kerana ada yang indah, ada yang manis, ada yang baik yang tersedia untuk kita. Tapi kalau tak boleh husnuzan, kat situlah bencana paling besar yang ada dalam hidup kita. Itu bencana paling besar. Apa dia? Tidak boleh husnuzan dengan Allah. Tak percaya dengan Allah. Tak yakin dengan Allah. Tak boleh menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, Ustazah bawa satu analogi Sebab di antara yang boleh liyukhaffif alamul bala' ni adalah tawakal kepada Allah. Bila kita tawakal pada Allah, ringan. Jadi contohnya tuan-puan, seperti kalau ini analogi li taqribi zihni, biar kita cepat faham. Macam tuan-puan sakit, tuan-puan akan mencari doktor yang pakar kan? Tak nak doktor biasa-biasa, nak doktor pakar. Lepas tu sekarang senang Google tengok berapa rating pula doktor pakar tu dapat. Kalau semua orang bagi 5, boleh ni jumpa ni. Okey. So bila jumpa doktor pakar tu tuan-puan sekalian, nampak tak tuan-puan, sebahagian daripada diri tuan-puan sebenarnya dah bagi kat dia dah. Berserah. Kita akan dengar cakap dia. Dia kata, puan kena datang 25 bulan 6. Datang tak? Datang. Puan datang pagi, jangan datang petang. Petang saya tak ada. Datang pagi tak? Datang pagi. Okey, puan, ni nak rawat kan? Puan kena masuk hospital. Masuk tak? Masuk. Puan kena bayar. 15,000. Bayar tak? Bayar. Okey, sekarang puan tukar baju puan ni, kena pakai baju hospital. Tukar tak? Tukar. Walaupun baju kita datang lebih cantik tapi nak bagi tahu, kita akur dengan doktor pakar tadi, sebab kita tahu, insya-Allah dengan ilmu yang Allah bagi pada dia, dia akan merawat kita. Sikap yang ada pada kita, tuan-puan, adalah keakuran, kepatuhan. Ikut. Okey, kita kena operate ni, sekian-sekian hari bulan, masuk bilik pembedahan, ikut. Dan biasanya tak banyak tanya. Suruh sign, tak baca pun, sign terus. Nak bagi tahu pasrahnya kita tuan-puan. Percaya kita. Hari tu tengok doktor ni rating 5. Takkan penipu. Terus sign. Mana ada orang nak baca panjang-panjang lebar tu. Tuan-puan, bayangkan dia suruh kita terbaring kat atas dia punya katil dia tu kan. Katil dia biasa kecil katil tu kan. Kita baring kat situ. Tahap kita serah kepercayaan tu tuan-puan, kita dibius. Bius ni kita tak sedar apa-apa. Kita boleh serah kepercayaan tu. Maknanya ikut doktor tu lah nak buat apa. Tuan-puan pasti tak tanya, doktor boleh tak tunjuk kat saya besar mana pisau dia? Dah sah ke belum? Mesin apa nak pakai?
Mesin ni dah servis ke belum? Ada tak kita tanya? Tak ada. Kita sudah percaya dengan keahlian dia. Orang duk cakap pakar. Mana ada banyak cerita, kita ikut je lah. Dia kata bius. Tuan puan bayangkan tuan puan dalam keadaan tidak sedar pun. Serah diri sungguh habis. Tahu-tahu panggil nama. Khadijah bangun. Tak apa doktor tu buat tak tahu. Betul tak tuan puan? Izzah nak gambarkan macam mana orang menyerah diri ya tuan puan. Kerana kepercayaan tadi. Padahal, banyaklah padahal dia ya. Itu manusia biasa tuan puan. Yang pasti ada kesilapan juga, ada kelemahan juga. Tapi kita dengar cakap orang tadi, tengok sijil-sijil dia tu, percaya, sampai bius lah dan terpulanglah doktor nak buat apa pun. Ya, nak digunting ke nak diapa, ikutlah doktor. Tapi di mana kepercayaan dan keyakinan kita dengan Al-Alim, Al-Hakim, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha menciptakan, yang maha memiliki, yang segala-gala di langit bumi ni dia punya, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang maha adil, yang maha bijaksana, yang tak ada kesilapan, kesalahan. Itu adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tak boleh menyerahkan seluruh hidup kita ni pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukti tak boleh menyerahkan tu, tak boleh menerima. Ada penolakan dalam hati kita. Ada komentar. Ada macam-macam lah. Ya? Jadi, sahabat-sahabat sekalian, memahami maksud hikmah ni antara lain adalah kita menyerahkan ataupun bertawakal, ya, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada banyak kadang-kadang yang berlaku dalam hidup kita ni tuan puan, tak boleh nak cerita dah. Tak tahu nak start daripada mana. Tak tahu nak explain yang mana satu. Sebab apa? Sebab dia ada dia punya pertalian dia. Sebut yang ni kan tak sebut yang ni tak faham juga. Kecuali wa ufawwidu amri ilallah. Saya serahkan segala urusan ini kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak mencari yang sempurna pada percakapan kita tak jumpa. Ya? Kecuali apa dia? Ya Allah, serahkanlah ya Allah. Sempurnakanlah doa kita tuan puan. Ya wahai Allah yang maha bijaksana, wahai Allah yang maha menutup segala keaiban, wahai Allah yang maha melindungi. Mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu juga akan menjadi jalan berlakunya sesebuah takdir, rupa-rupanya untuk mendekatkan dan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustazah nak kongsikan tuan-puan sekalian, ya, doa-doa nak menguatkan hati kita, ya, dalam menghadapi macam-macam lah yang berlaku, yang kita kata alam, sakit, ya, berat. Jadi doa-doa ni insya-Allah sebagai pain management lah yang boleh meringankan, mengurangkan ataupun membalikkan, membolak-balikkan daripada pahit jadi manis. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, antara doanya tuan-puan sekalian, sebelum baca doa tu saya nak kongsikan satu kisah Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah. Kisah Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, beliau berkata, jaribtu marrah wa kuntu fi suratin wahsyah min dhalik. فدخلت الحمام ففتح على قلبي بشيء من الرضا فكنت ألثم كل واحدة من تلك الكروح فخرجت ولم يبقى منها أثر. Dia kata satu hari itu Allah uji saya terkena sejenis penyakit kulit. Penyakit kulit yang kena pada seluruh badan sampai luka-luka, gatal-gatal. Pendek kata, dia menjadikan diri saya hodoh. Sakit kulit yang teruk. Bahkan saya pun tengok diri saya ni macam menjijikkan lah, hodoh lah. Allah bagi ujian sakit kulit yang teruk ya tuan-puan. Fadakhaltul hammam. Jadi saya nak masuk mandi air panas. Sebab nak merawat lah. Nak rawat penyakit kulit tu mandi air panas kan. Jadi saya tu pergilah satu tempat nak mandi air panas.
Entah bagaimana tiba-tiba dia sebut fafutiha ala qalbi bi syai'in minar ridha. Tiba-tiba hati saya terbuka dan saya terasa masuknya perasaan redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berubat tapi terasa ya Allah tiba-tiba rasa tenang. Rasa redha. Aku redha penyakit ni dan aku redha yang aku kena berubat. Ya? Ada orang nak berubat tak redha. Ya, penatlah nak pergi berubat, feraslah nak pergi berubat, banyak duitlah habis nak berubat. Tapi kata Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq tadi, tiba-tiba fafutiha ala qalbi bi syai'in min ar-ridha, aku terasa ni menyerap masuk rasa redha dengan penyakit ini. Fakuntu alfamu kulla wahidatin min tilkal kuruh. Pada masa tu, saya tercium setiap satu daripada luka-luka yang ada di kulitku itu. Maknanya masa dia rasa masuk redha tu, tiba-tiba rasa macam luka-luka kulit-kulit ni ada bau dia. Macam bau hangit macam tu. Kan tadi pergi mandi air panas kan tuan-puan ya. Macam ada bau dia. Dan dibiar je sebab apa? Dah redha dah. Ikutlah nak berbau ke, nak apa ke. Ya. Adapun dia berikhtiar. Lalu apa yang jadi? فَخَرَجْتُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا آثَرٌ. Aku keluar daripada tempat mandi tu, aku tengok tubuh badanku sudah tidak ada luka, bahkan kesannya pun tidak ada. Tak ada dah. Wallahu ta'ala a'lam. Muslimin muslimat sekalian. Kadang-kadang Ustazah juga selalu rasalah tuan-puan ya. Cuba tengok, kita tengok kehidupan masing-masing ya. Tak usah percaya. Kadang-kadang ujian-ujian yang berlaku kat kita ni, dia nak sampai kepada titik yang namanya redha tu. Bila sampai titik yang namanya redha tu, berubah habis semua benda yang berlaku. Berubah habis, seolah-olah macam itulah gedung rawatan dia. Itulah switch ubat dia. Tapi selagi tak sampai kepada titik itu, kita lintang pukang tuan-puan. Huru-hara semua. Masa tu macam ilmu pun tak berapa nak berguna. Ya, tak jadi bermanfaat untuk kita. Sebab apa? Dia nak sampai kepada ilmu redha tu. Ya, kepada ainur redha. Kepada betul-betul kita sudah memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Semuanya akan jadi baik-baik belaka. Tapi selagi tak jumpa titik itu tuan-puan, sangat payah. Semuanya lintang pukang. Ya, wallahu ta'ala alam, mungkin tuan-puan boleh fikirlah pengalaman masing-masing. Tapi bila sampai pada redha dah, Masya Allah, jadi ringan, jadi indah, terbalik semua. Perspektif kita berbeza semua. Dia nak pergi kepada titik yang namanya raditu billahi rabbah. Jadi doanya tuan-puan, antara doa ya, banyak je doa-doa untuk mohon redha ni. Antara doa yang kita ambil daripada doa yang ya diajarkan, diamalkan oleh baginda Nabi SAW adalah Allahumma raddini bima qadaita li wa'afini fima abqait hatta la uhibbu ta'jila ma akharta wala ta'khira ma ajjalta. Maksud dia, Allahumma raddini bima qadaita li. Ya Allah, redhakanlah aku dengan apa yang telah Engkau tentukan kepada aku. Dipujuk-pujuklah hati tu. Allahumma raddini bima qadaita li. Wa'afini fima abqait. Dan sejahterakanlah aku, afiatkanlah aku pada apa yang Engkau tetapkan kepadaku. Hatta
la uhibbu ta'jila ma akharta, sehingga aku tidaklah menyukai untuk menyegerakan apa yang engkau nak lewatkan. Dan tidak juga aku suka untuk melewatkan apa yang engkau hendak segerakan. Maksud di sebalik tu, terpulang kamulah ya Allah. Mana yang patut diawalkan, diakhirkan. Allah Maha mengetahui. Serah segala urusan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, campur tangan kita banyak muslimat. Yang ini cepatlah ya Allah, bulan ni juga, minggu ni juga, esoklah, hari ni lah. Dia punya campur tangan tu macam cerdik sangat. Tapi kalau orang dah redha, al-arifin tu, orang yang dah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, memang ya Allah, rasa malu nak campur urusan tu. Sebab apa? Tak boleh nak buat. Rasa malu. Ustazah ada sikit pengalaman tuan-puan. Bukan orang arif Ustazah bukan orang yang arifin, tak. Tapi kadang-kadang dalam pengalaman kita tu adalah yang Allah bagi kan, sikit sebanyak. Lepas habis cerita tu, habislah kuliah kita takut ada yang pananjang nak balik masak ke apa. Masa Ustazah nak kahwin tuan-puan, masa Ustazah nak kahwin, pada waktu tu lah Ustazah rasa tahap penyerahan urusan tu kepada Allah terasa tinggi lah juga. Sekarang ni dah banyak dosa, dah apa semua, dah tak macam tu lah juga. Tapi masa tu masa belajar. Kita baru umur 18, 19, 20. Masa yang memang kita belajar Quran, belajar agama, musafir jauh ke Jordan. Mungkin waktu tu hati kita pun bersih sikit lah nak banding yang sekarang. Dan lagi satu tuan-puan, masa nak memilih jodoh tu, Ustazah memang rasa macam, sebab kita tengok urusan jodoh ni urusan besar. Urusan yang menentukan agama dan akhlak kita. Dia akan memberi kesan kepada agama kita, kepada akhlak kita. Jadi Ustazah tak tahu nak bagi kepercayaan tu pada orang. Tak boleh pada ketika itu, memang tak boleh nak bagi kepercayaan tu ke orang. Jadi apa yang berlaku memang istikharah. Itu yang cerita istikharah sampai kurang lebih 2 tahun tu. Sebab nak menentukan, siapa jodoh betul ke dia ni, betul ke dia ni. Taklah ramai sangat, tapi adalah pilihan tu, Jadi macam memang betul tu, walaupun orang cakap dia ni bagus, dia ni itu, dia ni, tapi saya tak dapat nak meletakkan sebarang kepercayaan pada sesiapa pun pada ketika itu. Tak boleh. Memang tak letak langsung. Memang saya kata, memang saya nekat. Kalau Ustazah akan istikharah sampai hati Ustazah betul-betul terima, betul-betul terbuka, sampai tak ada sikit pun penolakan. Itu Ustazah punya komitmen terhadap istikharah tu. Jadi 2 tahun tuan-puan. Dan banyak ujian pada istikharah tersebut. Sebab nak kata serah ni, percaya. Dia tak tanya pun pada mata Ustazah. Dia tak tanya pun sebab mata kita ada selera. Sebab telinga kita ada selera dia. Tak tanya pun pada mata, tak tanya pun pada telinga. Ada juga datang sifat lemah tu, sebab kita manusia biasa, kita nak nafikan benda tu. Tapi Ustazah tak mampu. Sebab apa? Allah tentera hati ni kuat tuan-puan, sebab bila Ustazah nak kata, tak, bukan. Nanti dalam solat ke ataupun masa zikir, seolah-olah macam ada kat hati tu rasa macam kau tak jujur pun. Kau tanya pada Allah. Bila Allah nak buka hati kau di situ, kau nafikan pula. Tak naklah orang jauh lah, orang tu lah, orang ni lah. Jadi, itu tak macam bertanya dengan Allah. Jadi Ustazah belajar betul-betul menyerahkan tu tuan-puan. Sebenarnya pada masa mencari jodoh juga. Masa mencari jodoh. Dan jodoh tu pada awalnya ditentang oleh mak. Jadi kita ni pelik pula. Kita dapat bacaan tu ini, tapi bila bawa kepada mak ayah tak lulus. Jadi macam mana? 2 tahun. Ceritanya bersambung pada tahun depan. Tapi saya cuma nak cakap tuan-puan, adalah uji kaji tentang penyerahan tu. Sebab kita percaya tuan-puan, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu apa yang terbaik untuk kita.
Hanya Allah saja yang tahu. Ya, jadi bila kita dah yakin macam tu, kita tak kisah dah apa orang cakap ke apa, tak kisah. Dan betul Allah nak tunjuk walaupun halangannya sangat banyak, idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bertemu juga hari kahwinnya dengan sangat mudah. Ayah Uzah call, zaman satu buat master kat UM, Kak Cik balik, abah nak kahwinkan kau. Dengan siapa bah? Abah dah istikharah. Abah dapat, maknanya macam petunjuk jugalah. Abah tidak boleh menolak-nolak orang lagi, takut jadi fitnah ke atas kamu. Maka balik, Abah dah cakap dengan pihak lelaki, 2 minggu lagi datang, bawalah, tak ada minang-minang dah, bawalah duit apa, mas kahwin, kahwin. Jangan cakap banyak. Sebab tu Zah kahwin tuan-puan, macam mana nak kata kenduri ke tak kenduri, Zah rasa kos dia RM500 je. Tak ada kenduri, tak ada bersanding, tak ada pelamin, tak ada bilik pengantin, tak ada, betul-betul akad nikah. Panggil orang masjid berapa belah orang entah, bagi makan. Saya ingat lagi lauk dia apa? Telur itik. Masak lemak cili api. Tak ada apa-apa, tak ada baju kahwin apa semua, tak ada tuan-puan. Saya kata, ya Allah, macam ni ya istikharah aku. Sampai aku tak ada majlis kahwin. Aku istikharah 2 tahun sampai tak ada majlis kahwin. Sampai hantaran dia tuan-puan. Pihak lelaki bawa hantaran. Berapa wani? Laici tu? Tin laici. 3 tin laici. Balut dengan ketah minyak. Ketah minyak coklat tu kak. Tidak ada balasan daripada pihak ustazah. Yang agak itu bawa sajalah bawa. Masya Allah. Masa tu terdetiklah mati. Macam ni istikharah aku ya Allah. Tuan-puan, kalau tuan-puan nak perhargakan dengan material, macam Ustaz ni tak ada harga ya tuan-puan. Kenduri kahwin tak ada. Jemputan tak ada. Hantaran tak ada. Zaman hari ni berasak orang buat hantaran. Ya, macam-macam rupa. Saya selalu ingat lagi. Asal nampak tin laici, ingat ni aku hantar kahwin. Tiga tin. Tapi Ustaz kata tak apalah. Dah Abah kata jangan cakap banyak. Abah nak bagi jalan. Abah tak nak lagi dah. Sebab ayah Ustaz wali yang menanggung urusan ustazah. Dah lama ni. Tolak orang ni. Abah tak nak jadi fitnah yang besar. Tapi Masya Allah tuan-puan. Kita dah melalui perjalanan tu kita tahu. Allah tak pernah silap. Maha suci Allah. Allah memberi apa yang sesuai untuk kita. Apa yang elok untuk kita. Tapi nak kena yakin dan percaya dengan Allah SWT. Jadi apa-apa dalam urusan keluarga Ustazah, rumah tangga Ustazah akan kata, wahai Allah, yang aku bertanya dengan kamu dulu tentang dia ini. Itu je lah Ustazah. Wahai pembela aku. Itu je lah. Bukan aku dulu tutup mata. Tak ada pilihan. Tak ada selera. Hanya betul-betul minta apa yang kau buka pintu hati aku. Maka jangan lepaskan aku seorang-seorang ya Allah. Pembela aku adalah Engkau. Aku bertanya dengan Engkau 2 tahun ya Allah. Jadi memang nampak tuan-puan. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ihsan Allah pada kelemahan ustazah. Tapi dia ada latihan dia dululah. Ya, meletakkan kepercayaan betul-betul pada Allah dalam urusan jodoh. Ya, kadang-kadang benda tu taklah senang. Kita ada minat kita kat orang, kan minat. Tapi semua yang minat pun tak nak. Ya, mak kata ni ada seorang datang kat cik. Ambil yang ni. Boleh mak. Ustaz cuba nak ikut tu mak cakap apa. Cuba. Boleh mak. Yang ni kau mesti setuju ni kat cik. Yang ni macam Nasir Wahab. Okey. Ingat lagi. Mak cuba. Tak nak yang istikharah ni. Cuba tu. Tapi yang macam Nasir Wahab tu lah. Datang. Dia tengok Ustaz pakai tudung labuh. Dia takut. Dia tak nak lah betul labuh ni. Dia pula tak nak. Ustaz dah cuba dah. Tak apa mak. Kalau dia nak dengan kak cik ikut je cakap mak. Dia pula tak nak. Takut tudung kita labuh sangat. Bukan jodoh tuan-puan. Ya, tak dapat nak dipaksakan. Jadi Masya Allah Ustazah, mak, abah semua bila berbicara balik pasal ni, kami bercakap tentang hikmah.
Masya Allah, Allah sedang mendidik kami untuk percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada takdir tersebut dululah, ya, cerita 25 tahun dulu. Wallahu taala a'lam, mudah-mudahan semua kita Allah berikan kebahagiaan, ya. Kita ambillah apa yang kita belajar hari ini untuk kita menguruskan kesakitan yang kita alami, untuk kita tenangkan jiwa kita, ya, biiznillah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.